Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Nazir Masjid bersama barisan EJK, sahabat saya Tuan Haji Fadil, tuan-tuan, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur pada Allah. Kerana apa? Kerana Allah masih lagi mengizinkan kita hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah kerana Allah masih lagi meminjamkan rezeki-rezeki Dia kepada kita, tidak berubah dan tidak tarik dan sebagainya. Terima kasih kepada Allah kerana Allah masih lagi menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita kepada Allah kerana hingga saat ini, waktu ini kita masih lagi melaksanakan perintah Allah dengan melaksanakan berpuasa sehingga kita masuk kepada akhir Ramadan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya kita hidup ni kerja kita buat ibadat. Tak ada nak buat kerja lain. Tak sibuk dengan nak cari nak buat laut, nak buat gunung, nak buat ganang, tak ada. Kita mari kerja ke dunia ini, mari duduk dunia ni hanya nak buat ibadat dengan Tuhan. Ada kata kalau gitu tak lagi kerja tu ibadah. Cari rezeki tu ibadah. Tanggungjawab kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kejadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita buat sekarang ni, 4 perkara yang kita buat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya ibadah. Nah, sembahyangku, ibadatku, kehidupanku, kematianku, cukup tu, 4 tu, cukup tu. Tak pergi ke mana dah? Tak pergi ke mana dah kita? 4 ni kita buat kerana Allah. Nah, ibadah tu termasuk puasa, kerja, kahwin, beranak, cari rezeki, ada rumah, ada kereta, ada gaji, ada pangkat, ada kuasa. Habis semua dalam tu belaka. Apapun yang kita buat kerana Allah. Tu je Tuhan. Nah, termasuklah dengan Allah bagi kita bulan Ramadan. Allah bagi kita Ramadan ni untuk apa? Untuk apa Allah bagi Ramadan? Untuk Allah ampun dosa kita, Allah angkat darjat kita. Allah nak suruh kita duduk dengan Nabi di syurga nanti. Nah, hak lain tu tak penting sangat dah. Bukan kita puasa nak cari duit berjuta-juta dah. Bukan kita beraya ni nak raya dah ni, kita nak seronok nak balik kampung. Bukan sekadar itu. Ataupun bulan Ramadan ni Tuhan bagi kepada kita akhir-akhir ni, kita malam ni malam yang ke-22 deh. 22. Tapi kita berada di fatrah Lailatul Qadr. Fatrah Lailatul Qadar. Allah nak bagi apa? Nak bagi khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan.
Lebih baik, bukan baik serupa 1000 bulan, tak, lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma kita tunggu Lailatul Qadar ni bukan seperti kita tunggu Santa Claus, kita tunggu benda-benda lain, tunggu bonus, bukan. Kita tunggu dengan ibadah. Sebab dalam banyak-banyak amalan kita ada dua je. Sama ada Tuhan terima ataupun Tuhan tolak. Supaya kita syurga ke neraka ke. Nah, kita ni baik ke, kita jahat ke. Ke lah kan. Tuan-tuan boleh faham lah bahasa ke tu. Nah, ataupun ke. Tuhan terima ke amal ibadat yang kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah selidik amalan kita. Allah hisab, cari, tulis hak mudah buat selama ni, hak ditulis oleh para malaikat. Selidik. Kuasa dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ambil ramah jadi debu yang berterbangan. Ayat ni dia lebih teruk lagi pada faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita buat baik sebesar zarrah, Allah akan perlihat dan Allah akan balas. Kita buat jahat sebesar zarrah, Allah perlihat dan Allah balas. Tapi faj'alnahu haba'an mansura, nothing. Betul orang putih cakap nothing. Yes. Lama no hapa nothing. Nah, maknanya tuan-tuan, amalan kita itu sebab tu kita bagi ke dunia adalah untuk buat ibadah. Buat ibadah. Kita puasa ni ibadah. Baru ni saya dah sebut. Kita ni kata Nabi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, Allah ampun dosa kita. Ada selagi hadis lebih kurang sama. Man qama Ramadan, siapa yang buat kerja amalan semayang, buat apalah, tak kira lah apapun dalam bulan Ramadan, Allah ampun dosa kita. Jadi kita dah buat selama ni kita dah buat ni sampai 22 hari bulan, 22 dah masuk 22 ni, 21 hari kita berpuasa ni. Kat mana duduk kita? Adakah Tuhan terima ataupun Tuhan tolak? Nah, kita tak tahu. Tapi seronok kita lagu mana? Sebab dalam ibadah ni dia ada dua. Halawatul ibadah, halawatul iman. Halawatul ibadah ni lagu mana rasa ustaz? Dia rasa seronok dia buat amal soleh. Bila sembahyang rasa seronok je sembahyang. Kalau sembahyang di rumah orang azan, sembahyang di rumah rasa macam tak puas lah. Sembahyang di masjid lah. Kita mewajibkan, bukan wajib maknanya mutlak dah, tapi kita wajibkan sembahyang kita mesti di masjid. Rasa seronok je, balik-balik sudah selesai. Kita puasa bila buka puasa rasa seronok je buka puasa. Seronok ya. Allah baca doa pula. Sebab rugi orang puasa tak baca doa sebelum dia. Bukan Allahumma barik lana fi ma razaqtana, bukan doa apa pun doa. Rabbighfirli, Rabbana zalamna, Rabbana innana, Rabbana atina. Baca doa sebelum buka puasa. Seronok buka puasa. Nah, ni sebab tak baca doa ya kita tu Allah puak malu masuk dalam mulut. Makan sampai nyawa tak boleh ke hidung, kena nyawa ke telinga pula. Nah, sebab kita tahu dah Allah terima amalan kita. Sebab bila Allah kita teringat ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, Allah sedidik amalan kita, dia ambil ramah-ramah tuan-tuan, tak ada apa nilai kita. Puasa penat lelah saja-saja, mari semaya tarawih lelah penat saja-saja, sedekah penat saja-saja, baca Quran tadarus penat saja-saja. Nah, Lailatul Qadar pun tidak diterima walaupun malam 21, 23, 25, 27, 29 kita usaha tapi penat, sia-sia saja sebab amalan kita faja'alnahu haba'an mansura. Nah,
Kita buat amal ibadat nak seronok-seronok. Hanya jadi ibadat tu sebagai budaya. Bulan Ramadan ke masjid, bulan lain tak mari. Bulan Ramadan kita tak banyak cakap. Luar pada Ramadan kita maki hamun, kita kutuk, kita caci, kita keji, kita cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan cari kejahatan orang, jangan cari keaiban orang. Mudah minta aibmu ditutup. Rabbighfirli warhamni wajburni. Hei Tuhan, apalah aku, dosa aku, rahmatilah aku, tutuplah aib aku. Luar pada sembahyang mudah cari aib orang. Mu cari buruk orang. Tapi mu sendiri mu minta tutup. Sebab tu kadang-kadang kita ni, aib kita ni nampak terbentang di depan mata orang. Sebab apa? Sebab amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman sahabat dulu, masuk 10 yang terakhir ni, ya Allah tuan-tuan, dia tak tidur dari rumah. Kalau dia tidur di rumah pun dia tidur sekejap, dia balik rumah dia tidur sekejap, dia buat amal, kejut isteri, anak-anak bini, kejut Nabi suruh kejut bini anak bini. Bangun solat tahajud, bangun solat tasbih, bangun solat hajat, bangun solat apa saja solat. Sebab kita tak tahu amalan kita ni Tuhan terima ke tak. Cuma kita ni hamba Tuhan buat seperti mana hak Tuhan nak. Kita buat ya. Dalam hati tuan-tuan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak perintahkan kita buat amal ibadat melainkan ikhlas dengan Allah. Tuan-tuan lah dalam hati, tuan-tuan sendirilah rasa. Tuan-tuan sendirilah rasa lagu mana ikhlas tak ikhlas. Ustaz sebut, kawan-kawan sebut, ikhlas kena ikhlas, kena ikhlas, kena ikhlas. Kita sendiri yang rasa, aku mari masjid kerana siapa? Nah, ataupun aku ni budaya je mari masjid. Seronok-seronok mari masjid. Tapi hati kita jahat, mulut kita jahat, tangan kita jahat, kaki kita jahat. Maka menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan puasa hari ni sehari, bila Tuhan terima amalan kita bila kita dekat buka puasa. Amalan kita sebulan bila Tuhan terima, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bila sempurna puasa kita bertakbir kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Seronok pagi raya bukan seronok serupa orang munafik. Seronok pagi raya dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, membesarkan Allah, bukan membesarkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa dengan Allah. Sehingga semai subuh tak mari jemaah dah, semai zuhur tak ada, tinggal Tok Bilal je qomat. Tok Bilal azan, Tok Bilal tengok qomat, Tok Bilal jadi imam, tu imam pun tak ada. Amalan kita ni tuan-tuan diterima atau tidak? Itu. Kalau nak tengok negara Afrika, ada satu negara Afrika ni, dia lepas balik semaya lepas isyak, dia semaya 20 rakaat. Dia berehat setengah jam, ada nak balik, nak makan, nak minum, ataupun sejam dia bagi, mari pula. Dia buat pula 20 rakaat atau 30 rakaat. Berehat sejam pula, mari pula, sampai subuh dia semaya tarawih. Sebab kita balik dah 20 buat 8 dah ingat tinggal dah. Hak buat 8 4 rakaat tinggal dah. Nah, nak suruh Tuhan terima mana amalan kita? Nak suruh Tuhan terima mana amalan kita? Sebab yang menerima amalan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berpandu kepada keikhlasan, keubudian, keikhlasan dan keubudian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, menafaatkan malam-malam yang terakhir. Menafaatkan malam-malam terakhir. Jangan tinggal baca Quran. Saya selalu sebut sekarang ni, biarlah apa orang kata ustaz berulang, tak. Jangan tinggal baca Quran walau sesibuk mana hidup kamu atas dunia. Dalam sehari cek data ataupun kita buat jadual, ada tak aku baca Quran sehari hari ni? Baca, alhamdulillah. Ustaz, saya dah baca dah tadi 2 muka pagi tadi lepas subuh, lepas kuliah subuh saya baca 2 muka. Alhamdulillah.
Nah, jangan tinggal. Ni jangan tinggal. Baca Quran jangan tinggal. Baca sampai tuan-tuan mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadat kepada Allah sampai kamu yakin. Yakni al-yakin bermakna al-maut. Sampai kita mati dengan Allah. Cuba Tuhan sebut kita berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu di jalan Allah sehingga kamu mati, sehingga datang kematian kepada kamu. Kita beribadat kepada Allah sampai kita mati. Kita baca Quran di sisi Allah sampai kita mati. Afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat yang utama di kalangan umat kita ialah baca Quran. Jangan tinggal majlis ilmu. Majlis ilmu lah yang menerangi tubuh badan tuan-tuan masa nak melintasi titian siratal mustaqim. Saat tuan-tuan berada di akhir tanah mahsyar, nak melintasi titian sirat yang katanya sebesar rambut di belah 7, setajam mata pedang, masa itulah tuan-tuan nak mengharapkan ilmu yang tuan-tuan belajar pada subuh, tengah hari, zuhur, asar dan sebagainya. Nah, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang ngaji agama ni, mendengar ilmu ni, menuntut ilmu ni, Allah permudahkan dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Menuju ke syurga Allah. Mudah sangatnya orang ngaji agama. Minta ngaji, ya Allah, aku nak minta belajarlah agama. Harta dunia, pangkat aku ada dah. Aku pegawai dah. Aku gaji puluhan ribu dah. Rumah aku ada 2 dah. Isteri ada 2 dah. Kalau ada 2. Nah, biasa penakut belaka. Siapa sini kahwin 2 kat tangan? Tak berani. Tak berani. Akak sini pun tak ada. Tak berani. Termasuk aku pun takut. Jangan main-main. Tuan-tuan, semua harta dunia kita ada. Kita ada. Tapi harta akhirat, sebab tu saya sebut kita tak tahu di akhirat nanti. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala letak ayat dalam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Lantas mereka berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami dengar dan kami lihat. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat? Dia lihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Ditariknya oleh para malaikat. Allah tarik neraka, bawa tunjuk di depan kita. 70,000 para malaikat ada tarik. 70,000 malaikat tarik satu kendati. Dia ada 70,000 kendati. Ditarik oleh 70,000. Setiap kendati 70,000. Besarnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tarik pak letak depan kita. Tengok ni neraka yang bakal kau duduki. Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami dah lihat dah, kami dah dengar dah. Wahai Tuhan, dengar dan lihat neraka, bunyi neraka, lihat neraka. Farji'na na'mal salihan. Kembalilah kami ke dunia, kami nak buat amal soleh. Inna muqinun, kami dah yakin dah ya Allah. Ayat ni tak padam lagi daripada Al-Quran. Sebab sampai satu saat nanti kita minta dengan Allah, kembalikan ke dunia ya Allah. Kembalikan ke dunia ya Allah. Aku silap dulu semayang, aku silapkan orang. Aku pergi ke masjid silap aku kan orang. Aku nak bagi balik. Tak ada ruang dah. Supaya Allah bagi kita malam-malam Lailatul Qadar inilah. Jangan sampai hari raya, lepas hari raya kita menyesal, Allah aku tidur malam tadi. 22 pun tidur, 23 baru kita bangun, 24 tidur, 25 kita bangun. Jangan. Kita beribadah strict sampai ke malam 29 insya-Allah. Ini amal ibadat yang Allah terima. Pasang niat betul-betul. Semayang kerana Allah, taubat kerana Allah. Perbanyakkan taubat tuan-tuan. Apa pun tuan-tuan nak baca doa taubat, bacalah.
Astaghfirullahal azim ka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ka. Rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah tuan-tuan. Ini saat Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga. Allah tutup pintu neraka. Berhenti orang-orang yang suka buat maksiat kepada Allah, kerana Allah sedang menurunkan rahmat dan keampunan serta darjat kepada kamu semua wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar sedang menunggu. Tuan-tuan buat satu amalan Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar sudah mendapat khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Siapa yang bermula daripada maghrib buka puasa, baca doa molek-molek, panggil anak isteri duduk buka puasa. Sebab tu saya lah, ini saya. Kadang-kadang saya buka puasa dengan isteri dan anak-anak. Saya tak pergi masjid walaupun masjid saya sebelah rumah. Saya buka puasa dengan isteri. Doa isteri, doa anak-anak, akad tangan seorang ayah. Nah, ni kita buka puasa masjid, katalah kita buka puasa masjid, isteri dan anak-anak buka puasa rumah. Nah, kita dalam bulan lain kita tak dan makan dengan dia orang. Nah, kita buka, kita doa, kita pok, kita ayah, kita doa. Nah, apa saja nak doa lah tuan-tuan saat itu. Lepas buka puasa kita dah dapat. Tapi kalau kita buka puasa dengan cara melahap, minta maaf bahasa kasar mungkin, dengan cara melahap, kita tak dapat. Tengok orang teliu, tengok orang teliu, makan habis teliu. Sampai maghrib nak semayang di rumah, maghrib 7 suku, pukul 8 suku semayang maghrib. 8 suku, 8.20 semayang maghrib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, patut kita dapat Lailatul Qadar. Semayang maghrib berjemaah dengan isteri dan anak-anak. Sudah semayang maghrib, siap-siap pergi masjid. Niat yang pertama, aku tahiyatul masjid. Naik-naik jangan tinggal. Bila azan jangan tinggal qabliyah, jangan tinggal ba'diyah. Semayang isyak jangan tinggal ba'diyah. Saya pesan tuan-tuan, ba'diyah tuan-tuan buat sampai mati. Apapun yang perlu pada ba'diyah buat sampai mati. Ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak. Buat sampai mati tuan-tuan. Rasulullah tak pernah tinggal. Mu nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu tak ikut sunnah ni. Ba'diyah jangan tinggal. Qabliyah yang perlu, qabliyah jangan tinggal. Qabliyah maghrib tak ada, tapi tuan-tuan masuk masjid buat tahiyatul masjid. Orang azan nak buat tak apa, tak ada apa. Tapi tak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ba'diyah maghrib buatlah. Nah, ba'diyah isyak buatlah. Ada kata 4, ada kata 2, buat. Tuan-tuan, kita dapat Lailatul Qadar. Sudah tu kita sembahyang tarawih. Sembahyanglah tarawih. 8 rakaat sini kan, 8 rakaat sini. 20. Buatlah. Yang gagah perkasa buatlah 20. Yang malah macam saya 8. Nah, tapi jangan tinggal witir. Rasulullah tak pernah tinggal witir. Di antara amalannya Rasulullah suruh amalan witir, duha, puasa, puasa 13, 14, 15. Rasulullah suruh buat. Duha suruh buat. Inilah bekalan kita di akhirat nanti. Dok suruh Tuhan terima amalan kita. Balik pada tajuk asal awal. Nak suruh Tuhan terima. Tak kita yakin ke apa yang kita buat ni Tuhan terima? Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab ayat yang Allah sebut tadi, takut-takut Allah sampai tengah jalan, mari-mari amalan kita habis digugurkan oleh Allah. Kalau Allah tak gugur sekarang, Allah gugur dekat-dekat nak mati. Saat-saat kita sakarat, baru Allah ramah amalan. Oh, lagi nyanyo kita. Kalau ni kita rasa kita malah nak baca Quran, malah nak zikir, malah nak pergi masjid, malah puasa pun duk layan nafsu je, rasa-rasa esok tak apa, aku tak boleh ni lagi kok lain dah. Tak, kita boleh perbaiki tuan-tuan. Kita boleh bertaubat lagi. Nah, tapi kalau kita mati dekat nak mati tak ada taubat dah.
Mari sakaratul maut, saat tu kita tak ada ruang dah nak bertaubat dengan Allah. Lepas tu ustaz tengok tuan-tuan tak lama dah nak mati tuan-tuan. Tak lama dah ni. Bukan orang kata bukan bakal jenazah, tapi tak lama dah kita nak mati. Saat kematian tu sedang melihat kita je, bila je. Bila kita mati tuan-tuan, menyesal tak sudah-sudah gitu. Orang duk rasa seronoknya Haji Mat tu mati bulan Ramadan, padahal kita ditolak segala amalan. Kita lah menderita. Tak boleh naik dah nak buat atas dunia tuan-tuan. Dunia tak ada dah. Ruang mu mati, mu jawab di pada dalam kubur nanti. Dalam kubur ni dia ada baik, dia ada jahat. Dia ada macam seandai syurga, seandai neraka. Seperti kebun-kebun syurga Allah Subhanahu wa taala dan seperti jurang-jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam kubur. Berapa lama dalam kubur? 5 hari, 10 hari, sebulan. Rasulullah umur 63 tahun, tapi 1400 tahun dah duduk dalam kubur. Sahabat-sahabat Nabi ratusan ribu tahun dah tinggal kita. Imam Nawawi 1000 tahun dah tinggal, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun tinggal kita. Umur dia 50 lebih. Kita mati hari ni tak tahu bila lagi berada dalam kubur tuan-tuan. Panahnya dengan letihnya, dengan serabut dalam kubur, nak bangkit-bangkit tak boleh. Quran nak tolong, duduk atas dunia dulu tak baca Quran. Subhanallah, tasbih, tahmid, takbir pada Allah tak ada. Tak boleh nak bunyi nyanyian dalam kubur. Atas dunia dulu tasbih tak pernah buat. Duk agak tasbih lepas zuhur pun, lepas sembahyang pun masa sekali dengan tu imam. Kalau tak buat sama dengan tu imam, tak buatlah. Tak ada nak suruh ada tasbih, tahmid, takbir kepada Allah ni luar pada sembahyang. Masa bawa kereta kau ambil kau pergi tasbih sekali-sekala, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Cukup 100, tengok deh 100. Oh alhamdulillah. Hak buat dengan masa sembahyang lah. Lepas pada dengan sama dengan tu imam, hak luar pun tak ada. Bekalan apa kita nak bawa di hadapan Allah? Macam mana Allah nak terima amalan-amalan puasa kita? Macam mana Allah nak terima, nak bagi kita Lailatul Qadar? Orang lain dapat Lailatul Qadar, kita berasa dapat juga, tapi amalan kita tak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ustaz rasa sekadar itu saja dulu. Sebab lebih kurang dalam 20-25 minit diberikan masa kepada Ustaz. Cuma ialah untuk bulan ini lah kita jumpa, lepas ni tak tahulah bila jumpa pulaknya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lah. Dulu tak apalah kita ada jadual. Sekarang dah Ustaz tak ada jadual ni. Mari-mari gini lah, kita ada ruang. Bila ada kuliah lain pula kat, penuh dengan kuliah-kuliah lah. Ala kuliah minta maaf banyak-banyak, zahir batin. Ada salah silap selama Ustaz mengenali tuan-tuan. Ni ada orang tanya Ustaz 2-3 hari ni dak boleh minta maaf. Ustaz kenapa asyik banyak sangat minta maaf? Sebab biasa minta maaf banyak tanda nak mati. Aku tak mati lagi, yang mati anak murid dulu. Tok guru lama lagi mati, insya-Allah. Cuma minta maaf ni kena minta maaf sama-sama. Kita ada salah dan silap, insya-Allah. Ada kata-kata nak buat terbuat, Ustaz tak buat tuan-tuan, tapi kata-kata yang terguris minta maaf banyak-banyak. Tak temu kita di dunia, kita temu di syurga. Andai ku pergi dulu sebelummu, ku tunggumu di pintu syurga, insya-Allah. Andai ku pergi dulu, tapi biasa kau lah yang pergi dulu. Insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang seperti biasalah akhir kalam, di luar sana tu ada produk-produk Ustaz lah, ada ubat gigi, ada minyak zaitun dan sebagainya. Cuma Ustaz nak iklan sikit minyak zaitun ni tuan-tuan. Ustaz buat sendirilah minyak zaitun, dan Ustaz pergi belajar dengan Cina macam mana kata tak nak berubah minyak zaitun. Dia kata kalau tak nak berubah minyak zaitun, Haji pakai aromaterapi, dia kata. Tu ya Ustaz berubah aromaterapi. Sebab minyak zaitun ni pada zaman Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad sampai ke sekarang orang guna minyak zaitun. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke Palestin, Ustaz pergi alhamdulillah 6 kali pergi. 2 bulan 12 ni Ustaz ada package pergi Palestin, pergi Masjidil Aqsa. Bulan 12 Disember, tak ingat berapa hari bulan. Jadi Ustaz pergi bawa jemaah ada kat 20 orang pergi ni. Alhamdulillah kita pergi masuk Palestin dulu, masuk Tel Aviv. Lepas tu kita pergi Hebron, kita pergi Aqsa dan sebagainya.
Kita masuk Jordan, duduk Jordan 2 malam, 1 malam, baru kita berangkat ke Mekah. Tashkilah. Cuma nak suruh ada semangat untuk semayang dalam Masjid Aqsa. Ustaz, sekarang ni perang. Tuan-tuan, setiap bulan Ramadan memang Yahudi laknatullah serai semua orang Islam dalam Masjid Aqsa. Lepas tu dia berhenti. Jadi masa penakut, manusia paling pengecut sekali. Kalau kita nak kata kasar, tuan-tuan, orang tak ada batu lagu tu, jenis serai, lepas tu dia berhenti. Dia rasa tak lagi, dia lari. Orang Yahudi manusia paling penakut sekali, tuan-tuan. Tapi kita pergi tu boleh ke Ustaz? Tak ada apa pergilah. Oh, kita tak nak bagi semangat kau Yahudi apa semua. Allah, tuan-tuan. Pemimpin Mekah lah ni baiklah dengan Yahudi, tuan-tuan. Nah, segala mau nikah masuk belaka di Saudi tu. Kalau tuan-tuan nak telanjai pun ada dah pantai di telanjai di Saudi. Kalau bos takkan nak mikir benda lagu tu, kita pergi bukan kerana Yahudi tu, kita pergi kerana nak sujud dalam Masjid Aqsa. Biar ada tanda dalam buku daftar Allah sekali seumur hidup kita pergi sujud dalam Masjid Aqsa. Kalau tuan-tuan ada sahabat-sahabat nak pergi, bolehlah beritahulah. Kalau tuan-tuan tak nak pergi pun, tapi anggaran dia adalah 14,000 lebih lah, tak sampai 15,000 lah. Tapi maknanya ustaz bawa pergi, kita masuk dalam Masjid Aqsa, semayang dalam Masjid Aqsa, lepas tu baru kita pergi umrah. Cuma letih lah kalau orang tua-tua ada kursi roda, ustaz tak nak lah kalau boleh. Tak, sebab kita nak letih. Kita pergi umrah pun letih dah. Ada sebab tu lagi-lagi musim sejuk. Ustaz doa-doa tahun ni kalau ikut ada sekali ustaz pergi bulan 1 ada salji turun. Ada salji. Lepas tu lain musim sejuk lah. Musim sejuk, sama-sama sejuk. Bulan 12 tu sejuk. Jadi ustaz pergi bawa gitu. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak sebutnya orang Yahudi pun guna minyak zaitun. Orang Yahudi lagi lah. Kalau di kedai tu, kalau di kedai minyak zaitun tu, dia jual di kedai dirak dia. Dia tak akan cari minyak zaitun di depan. Sebab depan dah kena cahaya. Dia akan cari yang nombor 2 atau nombor 3. Ini kaedah minyak zaitun. Tuan-tuan bukan senang minyak zaitun gitu-gitu je. Dia kaedah minyak zaitun dia gitu. Ada kita nak minum minyak zaitun, cari yang dia jangan terkena cahaya matahari. Nah, baru dia ada kaifiat dia, khasiat dia dan sebagainya. Okey. Jadi ustaz buat ada kat luar tu, tuan-tuan. Dia memang untuk kulit kering, untuk minyak rambut, untuk apa bolehlah. Kalau gatal-gatal, kulit gatal-gatal memang cantik. Sebab tu orang kata kalau kulit gatal, tuan-tuan gunalah minyak zaitun. Tapi kalau tuan-tuan menggatal, cari zaitun untuk merawat kegatalan tuan-tuan, insya-Allah. Nah, kalau kau beranilah. Sekali di luar sana. Yang kedua, tuan-tuan, ustaz masih letak tabung untuk pondok warga emas ustaz. Pondok warga emas, ustaz masih dalam pembinaan. Alhamdulillah hari ini dah naik dah bim-bim apa dia tiang-tiang itulah yang ada tiang-tiang untuk buat masjid ustaz surau di pondok warga emas di Sungai Cuh. Sungai Cuh Rawang. Jadi tuan-tuan sebar-sebarkan, war-warkan, ada pondok warga emas. Kalau tak nak pergi ke Hulu Selangor, Kuala Selangor, tuan-tuan pergilah ke Sungai Cuh ustaz, insya-Allah. Bulan 9 ni siap masjid insya-Allah, dan bulan 2024 insya-Allah terbina pondok warga emas insya-Allah. Setakat tu dulu, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.